welcome back. Untuk standard kandungan bagi yang topik kedua, 1.2 tisu meristem dan juga pertumbuhan. Standard pembelajaran, murid boleh mengenal pasti jenis dan juga bahagian tisu meristem yang terlibat untuk pertumbuhan ini. Dan yang kedua, menghuraikan pula 3 kedudukan zon, iaitu zon pembahagian, zon pemanjangan dan zon pembezaan. Okey. Jadi, apakah tisu meristem? Tisu meristem ialah tisu yang terlibat di dalam pertumbuhan-tumbuhan. Ingat lagi tak cikgu bagi tahu kamu mula-mula hari tu, tisu meristem ialah tisu yang terdiri daripada sel-sel yang aktif membahagi. Jadi bila dia aktif membahagi, jadi kerja dia ialah terlibat dalam pertumbuhan. Okey, jom kita tengok tisu meristem. Ada 2 jenis tisu meristem, iaitu pertama meristem apex yang berwarna merah tu, dan yang kedua yang berwarna biru meristem lateral. Jadi meristem lateral merujuk kepada sisi. Dia meliputi sisi-sisi, contohnya letak di batang kan, lilit sisi dia tu. Kalau meristem apex merujuk kepada hujung tumbuhan, iaitu di hujung pucuk dan juga di hujung akar. Boleh? Okey, kita tengok diagram ini. Di sebelah kiri menunjukkan meristem yang terletak di pucuk. Dan yang di sebelah kanan ialah meristem apex yang terletak di bahagian akar. Okey, kita tengok yang ni pula. Meristem lateral terdiri daripada cambium gabus dan juga cambium vascular. Okey, perhatikan dulu kerata rentas batang ini. Lapisan luar ialah epidermis yang terdiri daripada gabus. Okey, cambium gabus terletak selepas tu lapisan kedua warna biru terang ni. Cambium gabus. Okey, di bawah cambium gabus terdapat cortex dan kita ada lapisan phloem. Okey, tisu vaskular. Dan phloem ini ada 2 jenis, phloem primer dan juga phloem sekunder. Dan kita ada juga xylem primer dan juga xylem sekunder. Tengok urutan dia ya. Okey, bahagian tengah batang tumbuhan ialah empulur. Jadi, cambium vascular sebenarnya terletak di antara tisu phloem dengan tisu xylem warna merah. Okey. Kita go. Zon pertumbuhan bagi tisu meristem ini, ada 3. Ingat, ada 3 zon pertumbuhan: pembahagian, pemanjangan dan pembezaan. Okey. Kita tengok yang gambar rajah ini. Okey, kedudukan meristem apex pada pucuk dan yang bawah kedudukan meristem apex pada akar. Okey, kita tengok dulu gambar rajah yang berwarna hijau di sebelah kanan sekali. Okey, bagaimana 3 zon itu terletak? Okey, bermula daripada bawah. Okey. Bermula daripada atas lah. Sebab yang paling atas tu tempat sel aktif membahagi. Kita sebut zon pembahagian. Dan yang bahagian tengah ialah zon pemanjangan. Selepas dia membahagi, dia akan mula memanjang. Sel-sel memanjang. Dan selepas pemanjangan, dia akan mula membeza. Mengikut fungsi dia, sama ada dia nak menjadi xylem, phloem, cortex dan juga epidermis. Boleh? Okey, kita ke bawah pula gambar rajah. Di sebelah kanan sekali bawah warna kuning, itu ialah meristem apex pada akar. Okey, bawah sekali ialah zon pembahagian sel, aktif membahagi. Selepas dia membahagi, dia akan mula memanjang. Selepas memanjang, dia akan mula membeza mengikut jenis apa dia nak jadi. Okey, selepas kita mengetahui kedudukan 3 zon yang terletak pada meristem, okey, kita tengok pula penerangan yang terjadi pada setiap zon. Okey, zon pembahagian sel. Pertama, tengok bulatan berwarna merah. Terdiri daripada sel-sel meristem yang aktif membahagi secara mitosis. Ingat, sebab ini bukan sel seks, jadi dia akan membahagi secara mitosis. Okey, bulatan yang berwarna hijau, pertambahan bilangan sel tadi selepas dia membahagi secara mitosis akan menyebabkan pertambahan panjang pada batang tumbuhan. Dan yang bulatan berwarna kelabu, semasa sel baharu terbentuk, sel yang telah terbentuk sebelumnya akan ditolak.
ke zon pemanjangan sel. Zon nombor 2. Okey. Kita tengok bahagian zon pemanjangan sel pula. Okey, bulatan berwarna biru terdiri daripada sel-sel yang mengalami pertambahan saiz. Penerangan dia nak. Dan penerangan yang kedua, bulatan koko, pertambahan saiz akan berlaku melalui resapan air secara osmosis ke dalam sel dan disimpan di dalam vakuol setiap sel tumbuhan. Okey, bulatan berwarna purple, pemvakuolan akan berlaku. Ingat, sel tumbuhan ada vakuol kan? Jadi ada satu proses berlaku yang dinamakan pemvakuolan. Vakuol-vakuol kecil akan mula bergabung membentuk vakuol yang besar. Dan bulatan berwarna kuning, penerangan keempat. Kemasukan air mengenakan tekanan terhadap dinding sel tumbuhan lalu menolak, memanjang dan melebarkan sel. Itulah bahagian zon pemanjangan sel. Next, pada zon yang ketiga iaitu zon pembezaan. Okey, kita tengok penerangan bulatan pink dulu. Terdiri daripada sel-sel yang membeza. Pembezaan ini berlaku apabila sel telah mencapai saiz maksimum. Tadi tu, masa zon pemanjangan tu, bila saiz dia tu dah maksimum, maka mulalah berlakunya pembezaan. Ingat tak? Okey, bulatan yang berwarna pink belacan, sel akan mula membentuk tisu kekal. Ingat lagi tak? Tisu tumbuhan ada dua jenis. Satu meristem, satu kekal. Sekarang yang meristem yang matang akan mula menjadi tisu kekal. Okey, jadi dia boleh pilih lah dia nak jadi tisu epidermis, cortex, xylem or phloem. Okey, tengok bulatan krim pula. Sel akan berubah bentuk menjadi sel yang khusus. Sebab itu kita panggil zon ini zon pembezaan. Sebab dia akan mula berubah bentuk mengikut fungsi khusus dia. Dan spesifik fungsinya. Bulatan berwarna hijau. Contoh bagi sel epidermis daun yang membeza, dia akan mula membentuk sel pengawal kalau dia nak jadi sel pengawal. Dan kalau sel epidermis akar, dia akan membeza membentuk sel rambut akar. Boleh faham? Mesti boleh, senang je. Okey, next. Jom kita test apakah kefahaman kamu. Kita tengok yang pertama di sebelah kiri. Rajah menunjukkan keratan rentas batang dicotyledon selepas pertumbuhan sekunder. Okey, ingat tak kita gambar rajah ni? Okey, kedudukan X itu. Apakah X? Xylem primer, sekunder, phloem primer or phloem sekunder. Teng teng. Okey. Tepat sekali jawapannya ialah C, phloem primer. Okey, kita teruskan kepada soalan yang kedua. Perhatikan gambar rajah meristem akar. Meristem apex pada akar. Okey, antara sel A, B, C dan D yang manakah terdapat pada zon 2? Ya, tepat sekali. Kenapa jawapan dia C? Kerana itulah sel yang paling menunjukkan kesegahan dan juga vakuolnya yang besar. Jadi ingat, zon 2 ialah zon pemanjangan. Okey, bagus. Sambungan bagi subtopik yang kedua masih lagi dalam subtopik tisu meristem dan juga pertumbuhan. Tadi kamu telah memahami tentang zon pertumbuhan dalam tisu meristem. Sekarang kamu kena faham tentang jenis pertumbuhan yang terdapat pada tisu meristem. Okey, yang dilakukan oleh tisu meristem. Jadi, standard pembelajaran ialah pertama, memerihalkan dua jenis pertumbuhan. Yang kedua, mewajarkan tiga kepentingan pertumbuhan tersebut. Yang ketiga, banding dan beza antara pertumbuhan primer dan juga sekunder. Dan yang keempat, menilaikan sekurang-kurangnya tiga kepentingan tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder dari segi ekonomi. Okey, kita tengok jenis pertumbuhan ada dua, iaitu pertumbuhan primer dan juga pertumbuhan sekunder. Ingat, primer dia mula-mula, sekunder selepasnya. Boleh?
Okey, kita tengok dulu pertumbuhan primer, penerangannya bulatan berwarna pink. Pertumbuhan yang berlaku selepas percambahan. Yang kedua, pertumbuhan primer dialami oleh semua tumbuhan dengan tujuan untuk menambah panjang akar dan juga batang tumbuhan. Okey, dan yang ketiga ialah warna purple berlaku di meristem apex, hujung pucuk dan juga hujung akar. Jadi, di sini ialah sel akan giat membahagi secara mitosis. Seterusnya penerangan berwarna hijau, primordium daun dan juga primordium tunas akan tumbuh membentuk daun dan juga pucuk baharu. Ini membolehkan tumbuhan menambah ketinggian. Sebab itu kita tengok daripada anak pokok, dia boleh membesar jadi pokok yang muda, kemudian jadi pokok yang matang. Okey, penerangan bulatan berwarna kuning, jidal akar akan haus apabila menembusi tanah. Jadi ia akan digantikan dengan sel-sel meristem ini. Ini membolehkan berlakunya pemanjangan akar. Okey, boleh? So, bagaimana pula dengan pertumbuhan sekunder? Pertumbuhan selepas yang primer tadi. Okey, masih lagi penerangan kepada bulatan berwarna pink. Tumbuhan tidak berkayu seperti tumbuhan herba tidak mengalami pertumbuhan sekunder. Ingatlah, jadi pertumbuhan sekunder hanya berlaku pada pokok yang batang berkayu. Dan penerangan kedua dialami oleh tumbuhan eudicot dan juga sebahagian kecil tumbuhan monocot. Dan penerangan ketiga, pertumbuhan sekunder berlaku di meristem lateral, batang dan juga akar yang mana ia terdiri daripada cambium gabus dan juga cambium vascular. Okey. Penerangan yang keempat, apakah fungsinya sebenarnya? Untuk menambah ukur lilit ataupun diameter batang dan juga akar. Ini ialah tujuan bagi pertumbuhan sekunder. So kita flashback balik, pertumbuhan sekunder ini dilakukan di bahagian mana? Oleh siapa? Okey, oleh meristem lateral. Jadi meristem lateral ada dua kat sini, bulatan warna purple tu. Okey, iaitu cambium gabus dan juga cambium vascular. Okey, boleh? Okey, ini ialah diagram yang menunjukkan pertumbuhan sekunder pada batang bagi pokok yang tertentu. Dan khasnya pokok batang berkayu. Kita tengok gambar raja di sebelah kiri sekali. Okey, tengok tahun pertama pertumbuhan dilakukan oleh pertumbuhan primer. Tengok semua nama primer. Okey, tengok kedudukan xylem primer dan dia ada diasingkan oleh cambium vascular. Okey, cambium berkaitan dengan pengangkutan. Kemudian kita ada phloem primer dan seterusnya epidermis bahagian luar batang. Okey, tengok tahun kedua. Okey, tahun kedua daripada xylem primer terdapat xylem sekunder. Daripada phloem primer terdapat phloem sekunder. Okey, phloem sekunder dia merapati cambium vascular. Begitu juga dengan xylem sekunder, dia merapati cambium vascular. Okey, dan kulit yang epidermis tu akan mula merekah. Okey, tahun ketiga kita tengok xylem sekunder. Okey, xylem sekunder mula menebal dan ini dikatakan berlakunya pertumbuhan dan batang lilik pokok mula menebal, mula panjang, diameter semakin besar. Okey nah. Okey, penerangannya kita tengok pertumbuhan sekunder yang pertama. Okey, pertumbuhan sekunder bermula apabila cambium vascular membahagi secara mitosis dengan aktif. Ingat, cambium vascular terdiri daripada tisu meristem. Okey, meristem lateral. Okey, kita tengok yang kedua. Sel-sel dalam gelang cambium akan mula membahagi ke arah dalam membentuk xylem baru dan ke arah luar untuk membentuk phloem baharu. Ke arah luar tu maksudnya ke arah epidermis. Jadi, tisu xylem baru akan menjadi xylem sekunder dan tisu phloem baru akan menjadi phloem sekunder. Okey, kita fokus kepada yang ketiga pula, iaitu apa yang berlaku. Yang ketiga, apabila mengalami pertumbuhan sekunder, xylem yang primer tu akan ditolak ke arah
empulu ke bahagian tengah tumbuhan, batang tumbuhan. Manakala phloem primer akan ditolak ke arah kulit pokok, ke arah luar epidermis. Akibatnya, tisu-tisu xylem primer akan dimampat untuk membentuk lapisan kayu yang makin kuat. Hal ini disebabkan kita kena tahu xylem ditebali oleh lignin. Dan penebalan lignin inilah yang memberi sokongan mekanikal kepada tumbuhan. Pernah tahu? Belah batang pokok dia boleh kelepak. Itulah xylem primer. Okey. Next, kita tengok penerangan yang keempat. Apabila lapisan xylem sekunder dimampatkan, akan berlaku pertambahan lilitan batang dan inilah yang menyebabkan epidermis batang mula meregang dan retak. Manakala cambium gabus, ingat cambium gabus juga terdiri daripada meristem lateral. Jadi cambium gabus dia akan membahagi dengan aktif untuk membentuk sel-sel gabus di sebelah luar dan juga korteks di sebelah dalam. Dan lapisan gabus ini fungsi dia melindungi batang daripada serangan serangga dan juga patogen semasa epidermis tu meregang. Okey. So itu adalah penerangan tentang pertumbuhan sekunder. Dan ini pula adalah pertumbuhan sekunder yang berlaku pada akar. Jadi kalau awak dah faham tentang pertumbuhan sekunder pada batang, dia adalah proses yang sama huraiannya. Tapi ini adalah keratan atas batang. Cuba perhatikan gambar kiri sekali. Okey, di tengah berwarna merah tu ialah xylem primer. Dan yang di antara xylem primer dengan warna biru tu ialah cambium vascular. Okey, kemudian kita ada phloem primer. Dan yang warna krim tu ialah cortex dan last sekali epidermis. Dan dia tengok, dia ke kanan lagi gambar. Okey, dia mula membentuk phloem primer dengan xylem primer. Kemudian phloem sekunder, tengok kedudukan phloem sekunder akan menuju ke arah epidermis. Manakala xylem sekunder akan menuju ke arah tengah-tengah bahagian akar. Okey. So penerangan dia seperti yang kamu nampak. Titik yang pertama, sel-sel cambium vascular membahagi dengan aktif. Ayat dia sama. Okey. Sel-sel dalam gelang cambium akan membahagi ke arah dalam untuk membentuk xylem sekunder dan kalau ke arah luar untuk membentuk phloem sekunder. Okey. Disebabkan aktiviti cambium vascular tadi, ingat dalam dia ada meristem lateral, akar akan mula menebal. Okey, cambium gabus pula. Ingat, cambium gabus fungsi dia terletak di bahagian korteks. Jadi, cambium gabus yang terletak di bawah epidermis, dia akan membahagi aktif. Fungsi dia menghasilkan banyak sel-sel gabus. Dan ini akan memberi perlindungan kepada tisu-tisu akar. Okey, jom. Okey, dalam bahagian eksplorasi bio, ini ialah aplikasi daripada pertumbuhan primer dengan sekunder. Okey, usia bagi pokok yang hidup di kawasan yang beriklim sederhana boleh ditentukan dengan gelang tahunan pada batang pokok. Jadi, sebenarnya pertumbuhan sekunder berlaku pada kadar yang berbeza mengikut musim. Dia ada waktu dia. Jadi, pada musim bunga, waktu musim bunga kan macam panas, bekalan air dengan cahaya matahari memang cukup untuk pokok. Jadi xylem sekunder yang terhasil adalah besar dan dinding dia adalah nipis sebab dia akan push, dia meregang dengan tegang. Jadi tisu xylem yang terbentuk pada masa tu adalah cerah. Okey. Lepas tu lepas musim bunga akan dapat musim panas contohnya. Okey. Jadi kalau musim panas pertumbuhan masa ni kurang sesuai sebab kering. Jadi xylem sekunder yang terhasil lebih kecil dan dinding dia tebal. Kita akan nampak gelap. Jadi sebab itu bila awak perhatikan gambar ni, ada yang warna cerah, gelap. Cerah, gelap. Jadi kita boleh menentukan usia pokok tu dengan mengira gelang tu. Kita panggil gelang tahunan. Okey, ini ialah pertumbuhan sekunder bagi tumbuhan monokot. Okay, monocotyledon. Contohnya Dracaena spesies sebelah kiri sekali, pokok hiasan, Aloe spesies dan juga Agave spesies. Okay. Semua ni ada di Malaysia tak? Yang Aloe tu boleh kita katakan macam aloe vera ke? Okey, kita
Okey, jom kita tengok kepentingan pertumbuhan primer. Pertama, untuk membenarkan pemanjangan pokok supaya dapat menyerap tenaga cahaya matahari dan melakukan fotosintesis. Yang kedua, phloem primer boleh mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke bahagian lain tumbuhan. Yang ketiga, xylem primer boleh mengangkut air dan garam mineral melalui akar dan daun. Dan yang keempat, kepentingannya ialah xylem primer akan memberi sokongan kepada tumbuhan herba dan juga tumbuhan muda. Okey, kepentingan tumbuhan sekunder pula ada 4 juga. Pertama, ingat, memberi kestabilan kepada tumbuhan sebab dia menambahkan diameter batang dan juga akar jadi besar kan. Okey, nombor 2, dia akan memberi sokongan mekanikal. Ingat, xylem yang sekunder dengan xylem primer akan mula mengeras dengan lignin di bahagian tengah pokok. Jadi itulah sokongan mekanikal. Dan dia menghasilkan kulit kayu yang kuat dan tebal. Okey, kepentingan ketiga, menghasilkan lebih banyak tisu xylem dan phloem dan penghasilan yang berterusan untuk menggantikan tisu-tisu yang rosak. Yang keempat, kepentingannya membolehkan pokok hidup lebih lama dan ini meningkatkan peluang menghasilkan biji benih dan pokok boleh membiak. Kita tengok pula perbandingan. Okay, kamu perlu ada kebolehan untuk membanding antara primer dengan pertumbuhan sekunder. Okay, bila buat banding beza kena tahu persamaan. Jadi, persamaannya ialah kedua-dua pertumbuhan boleh meningkatkan saiz tumbuhan secara tetap. Persamaan yang kedua, pertumbuhan berlaku pada tumbuhan berkayu. Persamaan ketiga, pertumbuhan melibatkan pembahagian sel secara mitosis. Betul tak? Okey, kita tengok perbezaan pula. Okey, untuk perbezaan antara pertumbuhan primer dengan pertumbuhan sekunder, boleh lakukan dengan sabar untuk awak review balik berdasarkan kefahaman awak. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aspek untuk membezakan primer dengan sekunder. Pertama, dari segi tisu meristem yang terlibat, boleh baca bahagian tumbuhan yang melakukan pertumbuhan tersebut. Yang ketiga, aspek dia ialah arah pertumbuhan. Yang keempat, kesan dia. Yang kelima, tisu. Yang keenam, kehadiran tisu berkayu ada ke tak. Okey, yang ketujuh, adakah berlaku ketebalan kulit kayu. Dan yang ke-8, kehadiran gelang tahunan. Kalau pertumbuhan primer tiada gelang tahunan tapi pertumbuhan sekunder ada. Okey, ini ialah jadual banding beza. Baca dan fahamkan. Okey, apakah kepentingan dari segi ekonomi? Bila ada pertumbuhan sekunder, ada benda yang bermanfaat, kita boleh manfaat untuk ekonomi kita. Seperti contoh, dia boleh menghasilkan kayu balak seperti Shorea, pokok meranti Shorea spesies dengan Balanocarpus yang disebut pokok cengal. Apa yang dia buat? Rumah bot. Next, boleh buat perabot. Dan kita juga boleh melakukan kalau buah-buahan bila dah besar boleh buat jualan buah-buahan. Sebab pokok tu membesar sampai menghasilkan buah dan ia juga boleh menghasilkan minyak wangi. Banyak kan dari segi ekonomi. Okey, ini ialah bahagian praktis formatif. Okey, cuba jawab soalan 1. Namakan 3 zon pertumbuhan sel. Teng-teng. Okey, bagus. Ada 3 zon pertumbuhan sel, iaitu zon pembahagian, zon pemanjangan dan yang ketiga, ya, tepat sekali, zon pembezaan. Nombor 2, rajah di bawah menunjukkan kerata rentas batang sejenis tumbuhan yang menjalani pertumbuhan sekunder. So, kat sini awak perlu melabelkan xylem primer, phloem primer, xylem sekunder dan juga phloem sekunder. Okey, B, huraikan pembentukan xylem sekunder dengan phloem sekunder. Nombor 3, mengapa pertumbuhan sekunder penting kepada tumbuhan? Dan yang keempat, pertumbuhan sekunder tumbuhan menyokong pertumbuhan primer tumbuhan. Gunakan pengetahuan biologi dan sokong pernyataan di atas. Jawab.